Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ni sekali lagi Allah Taala bagi izin kepada kita untuk bersama membincangkan berkenaan dengan muwafaqat Umar. Dan insya-Allah kuliah muwafaqat kita ni akan bermula daripada hari inilah, akan berlangsung setiap minggu, tidak seperti sebelum ni lah. Sebelum ni 2 minggu sekali kan. Jadi bermula pada hari ini insya-Allah kita akan berkuliah seminggu sekali, dan kita cuba habiskan insya-Allah sebelum daripada Ramadan. Dan saya tengok tadi kita ada lebih kurang dalam 6 atau 7 siri lagi insya-Allah. Dan saya jangkakan paling lambat pun insya-Allah pada awal Syaban kita akan selesaikan kuliah muwafaqat, dan insya-Allah masuk Ramadan kita akan fokus pada aktiviti-aktiviti yang melibatkan bulan besar kita, bulan Ramadan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada petang ni insya-Allah kita akan masuk ke muwafaqat yang ke-20 berkenaan dengan munafik yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu taala. Kalau tuan-tuan ikuti kuliah kita pada siri yang lepas, iaitu siri yang ke-14, kita bincangkan muwafaqat yang ke-19. Muwafaqat yang ke-19 ini berbincang tentang satu ayat Quran. Allah Taala sebut wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan kamu semayang ke atas orang munafik itu sekali-kali pun buat selama-lamanya. Jadi Allah Taala bagi larangan untuk umat Islam ni untuk sembahyang ke atas orang munafik. Jadi muwafaqat yang ke-20 ini dia ada kaitan dengan muwafaqat yang ke-19. Bahkan sebenarnya dia adalah satu ayat yang sebenarnya turun mungkin bersekali dengan muwafaqat yang ke-19. Nanti kita akan bacakan riwayatnya. Tapi yang ke-20 ini ceritanya adalah Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Daripada surah At-Taghabun, tak silap saya, surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-6. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-6, Allah Ta'ala sebut tidak ada faedahnya kepada mereka, yakni orang-orang munafik, sama ada engkau meminta ampun, yakni beristighfar untuk mereka, ataupun engkau ni tidak meminta ampun. Allah tidak akan sekali-kali akan mengampunkan mereka, yakni orang munafik. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi mereka itu merujuk kepada orang munafik, dan engkau di situ merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau kita ingat pada siri yang lepas, pada siri yang ke-14 kita dah bincangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW selepas daripada Abdullah bin Ubay itu wafat, baginda nak sembahyangkan ke atas Abdullah bin Ubay ini, dan juga nak minta ampun dikala baginda dihalang oleh Umar Al-Khattab dengan alasan bahawa yang meninggal itu adalah bapa munafik. Kita dah bincang panjang dah tentang munafik sebelum daripada ini, tuan-tuan boleh tengok rakaman sebelum daripada ini. Tapi Nabi sebut, Nabi kata apa? Nabi kata astaghfir lahum am lam tastaghfir lahum, Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, nanti kita akan bacakan daripada riwayat ni. Maksudnya Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat tu yang Nabi sebut, Nabi kata aku akan istighfar lebih banyak lagi. Maksudnya dengan alasan bahawa dengan hasrat supaya Abdullah bin Ubay akan diampunkan oleh Allah Ta'ala dosanya itu. Tapi Umar berkeras juga. Tapi akhirnya Nabi pergi. Jadi ayat yang kita akan bacakan ini dia ada kaitan dengan apa yang kita dah bacakan pada siri yang ke-14 pada siri yang sebelum daripada ini. Jadi Al-Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dalam satu hadis, meriwayatkan satu hadis daripada Ibnu Abbas, katanya mafhumnya apa dia? Sesungguhnya anak Abdullah bin Ubay, kita dah baca dah sebelum ni, anak Abdullah bin Ubay ni Abdullah bin Abdullah, anak kepada Abdullah bin Ubay ni telah berkata kepada ayahnya, wahai anakku. Abdullah bin Ubay ni berkata kepada anak dia, wahai anakku, mintalah satu pakaian daripada pakaian-pakaian Rasul, dan kafankanlah aku dengannya, dan mintalah daripada baginda untuk solat ke atas aku.
Jadi Abdullah bin Ubay ni diminta daripada anaknya tu untuk jumpa dengan Nabi. Kalaulah aku ni meninggal, jumpa dengan Rasul, minta pakaian Rasul untuk jadikan kain kapan kepada aku dan minta Rasul untuk jadi imam sembahyang jenazah ke atas aku. Begitulah maksudnya, kita dah bacakan sebelum ni. Maka anaknya pun berkata kepada Rasulullah selepas daripada Abdullah bin Ubay ni meninggal, Abdullah bin Abdullah ni berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian dia sebut kepada Nabi, wahai Rasulullah, engkau tahu kemuliaan Abdullah dan engkau minta, dan beliau, yakni Abdullah bin Ubay ni minta daripada pakaianmu untuk dijadikan kain kapan kepadanya, dan beliau minta engkau ya Rasulullah untuk solat ataupun menjadi imam solat jenazah ke atas jenazahnya. Maka kata Ibn Abbas, baginda memberikan pakaiannya daripada pakaian-pakaiannya dan ingin solat ke atasnya. Dan Umar pun berkata kepadanya, engkau tahu Abdullah ni dan juga sifat nifaknya, dan engkau ingin solat ke atasnya. Jadi Umar ni mempertikaikanlah, dia mempersoalkan, kenapa ya Rasulullah kamu nak sembahyangkan ke atas jenazah Abdullah bin Ubay, dan engkau nak bagi pakaianmu itu untuk dijadikan kain kapan kepada Abdullah bin Ubay, sedangkan Allah Ta'ala telah melarang kamu untuk solat ke atasnya. Lalu Nabi pun sebut di mana aina kan, dalam kalau kita baca matan dalam bahasa Arab tu ditanya kan, aina di mana larangan. Kemudian Allah Ta'ala pun, Umar pun dibacakan ayat yang ke-80 surah Al-Taubah, astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah kan, falan yaghfirallahu lahum. Orang-orang munafik itu sama ada engkau minta ampun bagi mereka ataupun engkau tak minta ampun bagi mereka. Jika engkau wahai Muhammad minta ampun kepada mereka ataupun untuk mereka 70 kali sekalipun, maka Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali mengampunkan mereka. Maka sabda Nabi, maka aku akan tambah lebih daripada 70 kali. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat Quran yang kita bacakan sebelum daripada ni, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Kan, jangan kamu sembahyang ke atas salah sesiapa pun dari antara mereka itu apabila mereka ni meninggal, buat selama-lamanya jangan sembahyang, dan jangan kamu berdiri ala qabri, maksudnya dengan maksud untuk istighfar ke atas mereka ni, di atas kubur-kubur mereka. Dan Allah Ta'ala pada masa yang sama disebutkan dalam riwayat Tabrani ni, Allah Ta'ala juga menurunkan ayat Quran ni daripada surah Al-Munafiqun yang kita bacakan tadi, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Jadi ayat ni dia ada lebih kurang macam yang ayat daripada surah Taubah yang kita bacakan tadi. Tapi yang kita nak ambil daripada Muwafaqat yang ke-20 inilah di ayat yang kita maksudkan. Jadi ini adalah kisah yang kita dah bacakan sebelum daripada ni. Saya dah sebutkan tadi, dan dalam riwayat ni anak Abdullah iaitu Abdullah bin Abdullah menyampaikan wasiat ayahnya agar Rasulullah memberikan pakaiannya untuk dijadikan kekapan ke atas mayat Abdullah bin Ubay serta sembahyang ke atas Abdullah bin Ubay. Dan Rasulullah pun menunaikan permintaan anak-anaknya itu walaupun tahu bahawa Abdullah bin Ubay adalah ketua munafik. Ini kita dah bincang panjang sebelum ni. Dan kita tahulah munafik ni dia ibarat duri dalam daging kan, selalu ada je perangai dia yang tak elok yang dilakukan kepada Rasul dan juga kepada umat Islam seluruhnya, menyebabkan berlaku kacau bilau, perpecahan, pergaduhan, banyak sangat perkara, dan juga menyebelahi musuh, selalu cuba untuk memenangkan musuh. Jadi itu antara perkara yang selalu dilakukan oleh Abdullah bin Ubay lah. Dan pada masa yang sama kita tahu bahawa Rasulullah sendiri pula memang terkenal dengan sifat yang sangat kasihkan umat dia. Jadi sampai ke saat akhir pun baginda selalu nakkan pengampunan untuk seluruh umatnya, dan tak kecuali lah untuk orang-orang munafik ini, termasuklah di antaranya adalah bapa munafik itu sendiri, itulah dia Abdullah bin Ubay. Oleh kerana itu apabila anaknya datang, yakni Abdullah bin Abdullah datang dan minta Rasul untuk berdoa untuk ayahnya, baginda tak teragak. Kan, baginda tak teragak, dan baginda cuba untuk menunaikan permintaan itu, iaitu untuk berdoa agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa Abdullah bin Ubay. Ini sifat rahmat Rasulullah SAW kepada umat dia. Kan? Jadi tindakan itulah yang menimbulkan keraguan pada diri Umar. Lalu beliau menahan Rasul dan mengingatkan baginda tentang larangan Allah daripada berdoa untuk orang munafik yang seperti mana yang kita bacakan tadi, supaya jangan istighfar lebih daripada 70 kali. Kan? Istighfar 70 kali pun tak akan diampunkan. Maksudnya kasarnya larangan tu umum kan. Jadi maksudnya jangan istighfarlah untuk mereka ni. Sebab sembahyang jenazah ni pun sebahagian daripada istighfar yang kita minta ampun untuk si jenazah kan. Jadi Rasulullah SAW pun bersabda bahawa baginda daripada ayat tu Allah Ta'ala, ni ijtihad Nabi. Jadi Nabi kata sebenarnya daripada ayat tu, ayat yang ke-80 surah At-Taubah tu, Allah Ta'ala dia bagi dua pilihan. Jadi pilihan yang pertama adalah
jangan mohon ampun bagi munafik. Itu pilihan pertama lah. Jadi ini yang difahami oleh Omar. Tapi ada satu lagi, takwilan yang kita boleh ambil, itulah dia boleh mohon ampun bagi munafik dengan syarat istighfar itu mestilah lebih daripada 70 kali. Sebab Allah Ta'ala dia sebut 70 kali kan. Jadi bila sebut 70 kali ni Allah Ta'ala tak akan ampunkan. Jadi kena istighfar lebih daripada 70 kali. Itu yang Nabi faham. Jadi Nabi pun pilih untuk ambil ijtihad yang kedua tadi, iaitu untuk minta ampun dengan istighfar melebihi 70 kali. Selepas itulah Allah Ta'ala turunkan ayat yang ke-6 surah Al-Munafikun yang menjelaskan bahawa tidak ada pilihan bagi Rasul kerana Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan orang-orang munafik walau dengan apa cara sekalipun, kecuali kalau mereka sendiri yang bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada sifat nifak tersebut. Jadi ayat Quran yang kita bacakan tadi, yang sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum tu, sama ada engkau minta ampun bagi mereka ataupun engkau tidak minta ampun bagi mereka, maka ketahuilah bahawa Allah Ta'ala ni tak akan mengampunkan mereka sekali-kali pun. La yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah Ta'ala tak akan bagi hidayah kepada kaum yang fasik. Jadi Allah Ta'ala dia turunkan ayat Quran ni, matikan teruslah ijtihad yang kedua ni, menjelaskan lagi bahawa lebih pada 70 kali pun Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan orang-orang yang nifak ini. Jadi Al-Imam As-Suyuti dalam Lubuan menukul meriwayatkan dua riwayat yang hampir sama daripada dengan riwayat Tabrani, tapi tak sebut nama Omar, sebaliknya hanya mengaitkan dengan turunnya ayat 80 surah At-Taubah itu. Tapi dalam riwayat Tabrani ini jelas kita nampak dia ada kaitan dengan muwafaqah Omar itu tadilah. Maksudnya Omar punya pandangan tu supaya ijtihad Omar tu bahawa dengan lebih pada 70 kali pun tidak akan mengampunkan dosa orang munafik. Jadi Allah Ta'ala menurunkan ayat dengan maksud yang samalah, dengan begitu tegas menyatakan bahawa kalaulah kamu istighfar untuk orang munafik itu, sekali-kali Allah Ta'ala tidak ampunkan mereka. Jadi perbuatan istighfar dengan tidak istighfar itu memberikan implikasi yang sama. Allah Ta'ala tetap tidak akan mengampunkan mereka. Jadi ini ringkaslah tuan-tuan, kaitan dengan apa yang kita dah bacakan sebelum daripada ni. Okey, baik. Kita tutup buku tentang cerita kita pada siri yang lepas. Kita masuk kepada siri yang baru ataupun tajuk yang baru pada hari ini, masih lagi berkisar tentang munafik. Tapi kali ini satu cerita yang agak ni sikitlah, agak sensitif sikitlah, iaitu berkenaan dengan hadisatul ifki. Kalau tuan-tuan biasa dengarlah hadisatul ifki, satu peristiwa tentang fitnah. Fitnah yang cukup besar yang pernah menimpa keluarga Nabi Muhammad SAW, yang sedikit kita tengok sebenarnya ada iktibarnya juga untuk kita dalam rumah tangga kita ni kan. Lagi pula sekarang ni tengah isu hangat tentang rumah tangga kan. Jadi ada kaitan jugalah dengan isu rumah tangga, dan kita pun yang telah berkahwin, ada pasangan suami ataupun isteri, kita tengok macam mana Nabi Muhammad SAW baginda menguruskan rumah tangga baginda SAW. Okey, jadi muwafaqat yang ke-12 yang kita nak tengok pada hari ini, menafikan khabar palsu tentang peristiwa fitnah itulah yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW dengan Ummul Mukminin Aisyah. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Dan sepatutnya semasa kamu mendengarnya, kamu segera berkata, tidaklah layak bagi kami memperdengarkan hal ini. Kan? Maha suci engkau ya Allah daripada mencemarkan nama baik Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ini adalah satu dusta besar yang mencengangkan. Jadi ini satu ayat yang Allah Ta'ala turunkan berkait rapat dengan hadisatul ifki. Ini hadisatul ifki daripada surah An-Nur ayat yang ke-16. Jadi al-ifk tu apa dia? Al-ifk itu adalah fitnah. Fitnah iaitu satu tuduhan yang buruk terhadap isteri Nabi SAW. Itulah dia Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, isteri Nabi SAW. Dan tuduhan ini disebarkan oleh Abdullah bin Ubay. Ini salah satu daripada keburukan Abdullah bin Ubay dan juga beberapa orang pengikutnya yang memberikan gambaran buruk tentang rumah tangga baginda SAW. Dan perkara ini menyebabkan hampir-hampir Nabi ini nak menceraikan Aisyah. Jadi ini ada satu hadis yang sahih lah. Maka bila Nabi SAW dia
baginda SAW dia mengeluarkan cadangan untuk untuk menceraikan Aisyah, maka kata Umar, man zawwajakaha ya Rasulullah, kan, siapa yang mengahwinkan kamu berdua, kan, ya wahai Rasulullah. Lalu Nabi sebut, Nabi kata Allah. Kemudian Nabi Umar pun dia kata, adakah kamu menyangka bahawa Tuhanmu yakni Allah menyembunyikan hal ini daripadamu? Maksudnya benda buruk tu, kan, maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah daripada mencemarkan nama baik ahli baik Rasulullah. Ini adalah satu dusta besar yang mencengangkan. Itu terjemahanlah. Subhanaka hadza buhtanun azim. Tu ayat yang Umar sebut, kan, yang ada dalam ayat daripada surah An-Nur tadi. Subhanaka hadza buhtanun azim. Jadi ini ayatnya lah yang Umar sebutkan tadi, dan diturunkan ayat Quran ni berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan ini. Okey. Kisah dia apa dia? Ni kita bacalah. Kalau kita tengok dalam kisah penurunan ayat Quran ni, tak ada dalam mana-mana sunnah sitah, melainkan dalam riwayat Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Dan adalah kisah lain yang disebutkan dalam berkenaan dengan surah An-Nur, tapi dia tak fokus kepada ayat yang ke-16 surah An-Nur. Ini perkara biasalah tuan-tuan. Jadi Imam Bukhari dia ceritakan tentang kisah penurunan ayat ni, tapi dalam versi yang sedikit berbeza lah. Dia tengok konteks yang, ataupun dia suluh daripada sudut yang lain. Tapi bila kita boleh cantum-cantumkan lah. Biasa kalau sesiapa yang belajar ilmu hadis ni, kita boleh nampak lah biasanya asbabun nuzul ni kadang-kadang berlaku sedikit beza ayat. Kadang dia tampung-menampung kelompongan daripada satu riwayat dengan satu riwayat lain. Itu perkara yang biasa berlaku lah. Dia bukan satu benda yang mengherankan, biasa je. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah sendiri cerita, dia kata sesungguhnya Nabi berucap di hadapan manusia. Baginda memuji Allah SWT dan bersabda, apa pandangan kamu tentang sekumpulan manusia mencaci isteriku, yang memfitnah isteriku. Aku tak tahu keburukan apa yang ada pada mereka, kan. Jadi Nabi ni sangka baik selalu, kan. Kemudian Urwah pun kata, ketika Aisyah diberitahu tentang perkara tersebut, yakni fitnah tu, beliau pun berkata, wahai Rasulullah SAW, adakah engkau izinkan aku kalau aku nak balik ke rumah keluarga ku? Ni Aisyah cerita macam mana bila dia dah tahu. Sebab Aisyah ni, nanti kita akan detailkan lagi kisah dia ni. Aisyah ni pada awal dia tak tahu fitnah tu berlaku. Sebab baginda beliau sendiri berada di rumah, tak keluar daripada rumah. Jadi tak dengar cerita. Tak dengar cerita. Jadi bila dia dapat tahu kisah tu, bahawa fitnah tu sedang tersebar di luar dalam kota Madinah ni, meniti daripada mulut ke mulut, dia rasa macam aku rasa tak seronok lah, kan. Jadi perempuan kita faham lah, kan. Bila terasa hati macam tu, dia pun rasa macam tak seronok. Dia minta dengan suami dia, yakni Rasulullah lah, boleh tak aku nak balik rumah keluarga aku, yakni nak balik rumah mak ayah lah, kan. Jadi baginda pun bagi izin dan juga hantar seorang pembantu untuk bersama dengan Aisyah lah, untuk hantar ke rumah Abu Bakar. Rumah Abu Bakar dengan rumah Nabi ni tak jauh pun sebenarnya, kan. Dia sekitar masjid Nabi tu juga. Jadi seorang lelaki daripada kalangan Ansar berkata, wahai Maha Suci engkau ya Allah, tidaklah patut untuk membicarakan tentang ini. Maha suci engkau ya Allah, ini adalah satu dusta besar yang mencengangkan. Subhanaka hadza buhtan azim. Jadi hadis daripada Bukhari ini disebut tentang yang sebut subhanaka hadza buhtan azim ni adalah seorang Ansar. Kan, seorang Ansar. Jadi Umar ni bukan Ansar, Umar ni adalah Muhajirin, datang daripada Mekah, kan. Jadi apa cerita tentang ayat ni? Adakah ayat ni muwafaqat Umar ataupun muwafaqat sahabat yang lain? Jadi perkara ni tuan-tuan adalah perkara yang biasa berlaku lah. Jadi sebenarnya ada banyak riwayat. Ni saya jelaskanlah, kami jelaskan dalam buku ni, ada, boleh disimpulkan sebenarnya ada 5 orang sahabat sekurang-kurangnya yang kita tahulah, yang berdasarkan riwayat-riwayat yang dijumpai dan juga yang ada lah. Jadi 5 orang sahabat yang mengucapkan ucapan yang sama, subhanaka hadza buhtanun azim. Jadi ada 5 orang. Jadi yang pertamanya Umar Al-Khattab sendirilah, yang keduanya Zaid bin Harisah, yang ketiganya Abu Ayyub Khalid bin Zaid, yang keempatnya adalah Sa'ad bin Mu'ad bin Nu'man, dan juga yang kelimanya adalah Usama bin Zaid. Jadi ada 5 orang sahabat. Yang 5 orang sahabat ni, 2 orang adalah 2 orang sahabat, iaitu Zaid bin Harisah dengan Abu Ayyub ni, memang bila dia dengar satu berita angin yang dia tak percaya, dia akan sebut subhanaka hadza buhtanun azim. Jadi benda ni dia macam amalan dia, kan. Dia macam amalan dia. Jadi bila dia dengar hadisatul ifki ni pun diucapkan juga subhanaka hadza buhtanun azim. Jadi dia selalu sebutlah. Dan
Usamah dalam satu riwayat lain disebut, atau dalam satu riwayat lain daripada riwayat Tabrani disebut, yang sebutkan itu adalah Usamah, kan, Usamah bin Zaid. Dan petunjuk daripada Bukhari tadi menyebutkan bahawa sahabat yang sebutkan itu adalah orang Ansar, dan daripada 5 orang sahabat tadi, yang Ansarnya adalah 2 orang, Abu Ayyub Khalid bin Zaid dengan Sa'ad bin Mu'az. Ini 2 orang ni adalah orang Ansar, manakala 3 yang lain adalah Muhajir. Jadi kalau ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata Ansar tersebut yang bercakap tu adalah Abu Ayyub. Dan ulama-ulama yang lain pun cakap perkara yang sama. Tinggal lagi Syekh Hamid bin Ali, dia kata tak mustahil pun sebenarnya yang berlakunya adalah kelima-lima tersebut. Kan, bila sampai hadisatul ifki ni, kelima-lima tersebut, maka Allah Taala menurunkan ayat Quran subhanaka hadza buhtanun azim, itu menyetujui pandangan kelima-lima sahabat ni. Kan, menyetujui pandangan kelima-lima orang sahabat ni tadi. Jadi dia bukan muwafaqah ummah seorang lah ayat Quran ni. Kan, yang muwafaqah yang ke-21 ni bukan muwafaqah ummah seorang, sebaliknya muwafaqah bagi 5 orang sahabat tadi. Jadi itu perkara yang biasalah tuan-tuan. Okey, kita flashback balik. Kan, kita flashback balik. Apa cerita tentang hadisatul ifki ni? Cerita dia panjang, tuan-tuan. Cerita dia panjang dan ada banyak riwayat lah yang cerita tentang fitnah yang besar ni. Dan dalam riwayat Bukhari sendiri ada kisah yang cukup panjang sebenarnya daripada Aisyah tu sendiri. Dan At-Tirmizi ada juga satu riwayat yang panjang juga, cuma pendek sikit lah. Tu yang kita sebutkan. Dan ada banyak kisah yang lain lah kita boleh rujuk. Surah Ibn Hisham, Bidayah wa Nihayah, yang Rahim Maktum, sebab hadisatul ifki ni dia satu kisah yang agak signifikan dalam sirah Nabi SAW. Jadi memang kisahnya banyak diriwayatkan dan banyak disebutkan dalam kitab-kitab sirah lah. Jadi terjadinya peristiwa ni selepas perang Bani Mustalik. Tu kita dari segi kronologi tu, kronologi sirah Nabi SAW tu. Dan dalam perang tersebut, Aisyah ni adalah isteri Nabi yang ikut baginda, sebab baginda memang sentiasa dia akan buat undian siapa di antara ummul mukminin yang akan ikut baginda dalam satu-satu peperangan. Jadi ini perkara biasalah yang Nabi buat. Jadi dalam perang Bani Mustalik ni, Nabi memang kebetulannya yang ikutnya adalah Aisyah, kan, Aisyah. Jadi berlaku perang, kita pendekkan cerita, balik daripada peperangan tersebut. Jadi rombongan tentera tu singgah di satu tempat untuk bermalam. Jadi singgah di satu tempat untuk bermalam, dan Aisyah sendiri bila dah berhenti rehat tu, beliau ni turun daripada tandu. Kan, tandu kan, dia macam duduk atas unta tu, dia turun dan dia pun pergi buang air. Kan, dia pergi buang air. Jadi bila dah buang air tu, bila balik tu, dia dapati bahawa kalung dia tu hilang. Kan, kalung dia tu hilang. Kalung dia kalung pusaka. Kan, kalung pusaka. Jadi dia ada nilai sentimental sikitlah. Jadi kalung tersebut dipinjamkan daripada Asma. Jadi memang kalung pusaka lah daripada milik keluarganya, kan. Jadi dia pun cari, dia turun balik daripada tandu, dia cari balik kalung tadi, tak jumpa, cari, tapi akhirnya jumpalah. Jumpa. Bila jumpa, dia patah balik, tengok rombongan tu dah tak ada lah. Jadi maksudnya tempoh mencari tu boleh jadi agak lama juga, kan. Ataupun masa dia turun daripada tandu tu, dia tak perasan yang rombongan dah nak bergerak, rombongan pula tak perasan yang dia ni turun balik daripada tandu. Jadi menyebabkan akhirnya Aisyah ni tertinggal. Jadi pengiring yang menarik unta Aisyah tu menyangkakan bahawa unta Aisyah ni dah ada. Sebab Aisyah ni dia Nabi kahwin dalam keadaan beliau ni anak dara, kan. Jadi dia ni memang ringan. Kalau kita tengok budaya Arab, kalau dah kahwin dia macam kena pam, kan, badan tu jadi besar. Kan, itu budaya Arab lah. Dia memang kalau menjadi satu keaiban bagi lelaki kalau biarkan isteri dia slim. Ini budaya Arab biasalah. Jadi dia macam tak cukup bagi makan. Jadi biasanya lepas berkahwin, para wanita ni dia akan badan besar sikit. Tapi Aisyah ni disebabkan dia ni muda, kan, dia ni muda, Aisyah ni. Masa Nabi SAW wafat, Aisyah ni umur lebih kurang dalam 20, kan, awal 20-an ataupun akhir belas. Gitulah umurnya. Maksudnya ketika perang ni berlaku, memang Aisyah ni muda sangat, umur belasan tahun, kan. Jadi badannya ringan, kan, badannya ringan. Jadi bila unta tu berdiri dan yang pengiring unta tu ditarik tu, dia tak perasan yang Aisyah tak ada, kerana ringan sangat, kan, mungkin 40 kilo mungkin masa tu. Allah alam, tak pastilah, agak-agak je lah, kan, kalau kita tengok kita pada hari ni, kan. Jadi ditinggalkan, dan Aisyah sendiri dia mengharapkan supaya pengiring tu perasan yang dia tak ada dalam tandu dan pengiring tu akan patah balik. Jadi dia pun stay di situ, kan, dia tak lari ke mana lah, dia stay di situ. Tapi tunggu tak sampai akhirnya Aisyah pun tidur, kan, Aisyah pun tidur. Tiba-tiba Aisyah ni dia dengar ayat
Ni cerita daripada Aisyah sendiri kan, dia dengar satu bunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ayat ni bukan baca ketika meninggal kan. Ketika meninggal baca juga, tapi dia dibacakan apabila adanya sesuatu musibah yang berlaku. Jadi bila dengar ayat ni, Aisyah pun terkejut, terjaga dan dia melihat seorang lelaki, Safwa Al-Mu'attal. Safwa Al-Mu'attal ni adalah seorang sahabat Nabi juga, yang ikut turut serta dalam perang Bani Mustalik ni. Dan Safwan ni dia ada beberapa keadaan lah. Kalau kita tengok dalam riwayat-riwayat yang ceritakan tentang Safwan ni, ada setengah riwayat mengatakan bahawa Safwan ni dia seorang yang suka tidur kan, suka tidur. Jadi bila dia berhenti satu tempat dia tidur. Jadi memang rombongan takkan tunggu dia ni sebab nak kejutkan dia tu renyah kan. Jadi memang tinggal Safwan, tapi Safwan ni lelaki kan, dia tak ada masalah. Jadi tinggalkan dia. Dan Safwan sendiri bila bangun tahu pengiring dah tahu rombongan dah tinggal kan, dia bergerak je lah macam biasa, dia bergerak solo. Dia macam tu selalu kena tinggal, dah biasa dah. Dan ada pandangan ataupun ada riwayat sebut dia memang diberikan tugasan untuk mengutip barang yang tertinggal. Jadi sebab tu dia duduk di belakang sekali daripada rombongan. Bila rombongan dah gerak, dia pun gerak, dia akan tengoklah apa benda barang yang tertinggal, dia akan kutip-kutip. Itu antara tugas Safwa Al-Mu'attal. Jadi ada beberapa pandangan lah yang cerita kenapa Safwan ni tertinggal sendirian di belakang. Jadi nak jadi kisahnya, Safwan ternampak Aisyah kan. Dan Safwan ni dia cam Aisyah sebab dia pernah tengok Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Kan kita dah baca cerita tentang ayat hijab sebelum ni dalam muwafaqah yang awal dulu. Jadi dulu bukan maksudnya purdah tu lah kan. Kita orang Melayu kita sebut purdah. Jibab tu pakai tapi purdah ni. Jadi bila selepas turun ayat hijab tu dah tutup litup. Jadi tak kenal lagi siapa dan siapa kan. Tapi pernah disebabkan Safwan ni pernah tengok Aisyah sebab Aisyah ni pun kahwin dengan Nabi awal kan. Ada riwayat sebut kahwin tu di Mekah lagi. Jadi bila ke Madinah tu dah berkahwin lah, dah isteri Nabi kan. Jadi dah kenal Aisyah sebelum daripada tu lagi. Dan selepas walaupun Aisyah dah dengan hijab tu, Safwan ni boleh kenal ini adalah Aisyah. Jadi apa Safwan buat? Kan apa Safwan buat? Safwan ni tuan-tuan jangan remehkan dia tau. Dia ni adalah salah seorang yang sahabat Nabi yang baik, sahabat Nabi yang baik yang akhirnya mati syahid. Mati syahid tahun yang ke beberapa hijrah lah, yang ke-20 hijrah tak silap saya gitulah. Tapi dia mati syahid. Dia ni antara sahabat Nabi yang baiklah. Jadi apa dia buat? Dia bawa unta dia dudukkan unta dia, kemudian dia pun lari kan. Dia lari dan dia bagi peluang untuk Aisyah naik atas belakang unta tersebut. Kemudian apa dia buat? Bila Aisyah dah naik, dia pun pergi dekat unta, dia berdirikan unta. Unta Safwan ni mungkin tak ada tandu lah sebab asalnya bukan untuk orang duduk kan. Mungkin untuk letak-letakkan barang-barang yang tertinggal yang kita sebutkan tadi kan. Jadi Aisyah naik, dan bila Aisyah dah naik, Safwan pun berdiri mendirikan unta tu dan bawa unta tu, dan juga Aisyah sekali lah di atas unta tu menuju ke Madinah. Dan dalam perjalanan ke Madinah tu, Safwan tak bercakap, Aisyah pun tak bercakap kan. Jadi Aisyah disebut, dia kata aku tak dengar sepatah pun perkataan yang mulut daripada mulut Safwan. Jadi maksudnya tak bercakap sepatah pun. Dan Aisyah sendiri pun tak bercakap. Okey. Jadi mereka pun berjayalah kejar rombongan tentera Nabi pada waktu siang hari yang sangat terik. Maksudnya tengah hari esok tu baru sampai. Kan baru dapat sampai kepada rombongan tadilah. Dan apabila rombongan ni tengok Aisyah sampai dan diiringi oleh Safwan, kebetulan ketika itu Abdullah bin Ubay ada. Kan Abdullah bin Ubay ada, maka dia saksikan Safwan ni sampai dengan Aisyah. Maka di situlah dia mula ambil berita angin tu, menyebarkan fitnah yang akhirnya menjadi buah mulut penduduk Madinah ketika tu. Kan itu kisah yang berlakulah. Kita tuan-tuan, saya tak boleh nak sebut apa benda yang berlaku tu. Tuan-tuan faham sendirilah. Kan benda ni kita nak jaga adab dengan Nabi dan juga keluarga baginda SAW, Ahlul Bait. Maka dia menjadi satu bentuk adab untuk kita tak sebutkan apa benda yang berlaku. Kan kalau rumah tangga orang biasa kita sebut kan. Tapi ni bila melibatkan rumah tangga Nabi Muhammad SAW, kita nak kena adab, jaga adab. Menyebabkan peristiwa ni pun dikenali dengan nama Hadisatul Ifki. Kan peristiwa fitnah. Kan peristiwa fitnah. Tapi kita fahamlah bila Safwan masuk dengan Aisyah,
dan dilihat oleh Abdullah bin Ubay, kita faham apa benda sebenarnya yang berada di benak fikiran Abdullah bin Ubay ni, yang kita boleh faham sendiri. Dan bila menjadi sebaran berita khabar angin ni sampai ke telinga Nabi, Nabi sendiri pun tak tahu nak cakap apa, sebab nak mengiyakan pun tak tahu, tak boleh nak cakap, nak menafikan pun tak boleh nak cakap. Wahyu tak turun, lama tak turun. Kan? Nabi sendiri pun tak tahu nak cakap macam mana kan, tak tahu nak respon bagaimana. Kan? Tak tahu sebab Nabi sendiri ni sifatnya adil, orangnya adil. Kan, kalau betul berlaku peristiwa yang benda yang tak elok, maka Nabi akan tegakkan hukuman hudud tu kan. Hudud tu Nabi akan tegakkan. Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi sebut kan, kalau Fatimah tu mencuri pun aku akan potong tangan dia. Maksudnya orang yang rapat dengan Nabi kalau melakukan satu kesalahan, Nabi tak akan ada pilih kasih. Kan, tapi dalam peristiwa ni tidak ada satu bukti yang jelas. Kan, jadi yang tahu hanya berita khabar angin sahaja. Jadi tapi sebagai seorang suami, hati dia tu ada rasa tak sedap lah kan. Ada rasa tak sedap. Menyebabkan akhirnya Nabi tanyakan pandangan para sahabat, apa nak buat dengan isu ni. Maka ketika itulah Ali radhiyallahu anhu dibagi pandangan, isyarat, bagi isyarat lah. Dia cakap macam mana? Ali ni cakap macam mana? Kalau kau nak ya Rasulullah, wanita, Allah Ta'ala boleh bagi wanita yang lebih baik. Dia sebut gitu. Jadi isyaratnya, kalau nak cerai je lah, syaratnya gitulah kan. Tapi Ali ni dia nak jaga adab kan, nak jaga adab. Dia tak naklah kata ceraikan lah, dia takkan kata macam tu, dia takkan sebut dengan lafaz yang jelas tu, yang sarahah tu, yang jelas tu dia takkan sebut kan. Tapi dia bagi kinayah, bagi bentuk yang isyarat lah. Jadi nak jaga adab dengan Nabi kan. Dan juga Aisyah sendiri pun tu juga kan. Dan Usama dengan para sahabat lain pula sebut, kata janganlah cerai kan. Tu yang kita bacakan hadis yang di awal tadi kan. Umar sendiri sebut, siapa yang kahwinkan kamu kan. Nabi pun jawab Allah kan. Jadi bila Nabi jawab Allah, rasionalnya Umar kata apa dia? Takkanlah Allah kahwinkan kamu dengan seorang wanita yang tak baik kan. Jadi tu yang Umar sebut kan, subhanaka hadza buhtan azim. Tapi dalam riwayat lain yang sebutkan begitu adalah Usamah. Kan, kita dah bacakan tadi kan, subhanaka hadza buhtan azim ni disebutkan oleh beberapa orang sahabat, 5 orang kan. Lalu Rasulullah pun yang tak setuju ni, mereka ni memang yakin habis bahawa Aisyah tak bersalah, dan juga Safwan al-Mu'attal dalam kes ni sebenarnya tak bersalah. Tinggal lagi tak ada bukti yang menyokong ataupun menafikan. Itu yang isunya lah. Lalu Rasulullah pun naik ke mimbar dan menyatakan kegelisahannya terhadap apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay itu. Usaid bin Hudair daripada Aus bangun dan minta izin daripada Rasul untuk bunuh Abdullah bin Ubay. Kan? Jadi Aus daripada Aus diminta izin daripada Nabi untuk bunuh Abdullah bin Ubay. Tapi dibantah oleh Sa'ad bin Ubadah, seorang pemimpin Bani Khaz, kaum Khazraj. Sebab Abdullah bin Ubay ni adalah Khazraj. Jadi berlaku perang mulut antara mereka. Sehingga akhirnya disebab dia gitulah, bila ada satu benda yang trigger tu cepat je nak berlaku kan. Tapi akhirnya Nabi sendiri meredakan kemarahan mereka itu semua. Jadi tak perlulah bunuh Abdullah bin Ubay. Dan Aisyah sendiri dalam satu konteks ataupun satu sudut yang lain, Aisyah sendiri balik daripada perang Bani Mustalik tu, bagi beliau ni jatuh sakit dan tak keluar rumah selama hampir sebulan. Jadi dia tak tahu ni yang kita sebutkan tadi ni. Aisyah ni dia tak tahu apa benda khabar angin yang sedang berlegar di sekitar mulut orang Arab ataupun mulut orang Madinah ketika tu. Dia tak perasan, dia tak pasti. Cuma yang diperasan adalah Nabi sendiri bila balik ke rumah Aisyah ni, Nabi ni dia macam lain sikit. Itu perasaan seorang isteri lah kan. Perasaan seorang wanita bila tengok suami dia bila balik, lainnya tak lembut macam biasa, lembut lagi tapi tak macam biasa kan. Dan dia rasa mungkin sebab aku ni sakit kot, jadi aku tak mampu nak layan Nabi seperti mana aku layan Nabi seperti mana biasa. Maka itu yang menjadikan Nabi sendiri pun jadi tak lembut sangat macam biasa. Dia punya perasaan. Sehinggalah pada satu malam, ni berlaku peristiwa. Satu malam sakit Aisyah ni mula reda sikit. Dah macam dah mula recover lah kan, dah mula sembuh sikit. Aisyah pun dah boleh bangun dan dia pun dah dia keluar untuk buang air dan ditemani oleh Ummu Mistah. Dan ketika berjalan tu, Ummu Mistah ni dia terpijak baju dia sendiri.
Lalu dia pun kata, celaka Mistah, dia sebut gitu. Kan dia sebut celaka. Jadi terkejutlah Aisyah ni, dia kata, kenapa pula kamu nak celakakan anak kamu sendiri? Kan dia sebut begitu. Dia terkejutlah, kenapa kamu nak celakakan, mencela anak kamu sendiri? Jadi Ummu Mistah ni pun cerita pasal hadisatul ifki itu. Sebab apa dia ceritakan? Sebab apa dia celakakan? Sebab Mistah ni adalah salah seorang yang menyebarkan hadisatul ifki ni. Dia salah seorang yang berdiri di sebelah Abdullah bin Ubay lah, salah seorang yang menjadi ejen menyebarkan. Jadi dia mencela anak dia sendiri. Kan, jadi bila dia dapat tahu cerita tentang khabar angin yang sedang berlegar tentang diri dia tu, barulah dia terkejut. Masa inilah yang kita bacakan hadis tadi tu, yang Aisyah ni dia sebut dengan Rasul dan dia minta izin daripada Rasul untuk pulang ke rumah ibu bapa dia lah, rumah Abu Bakar tu sendiri. Lalu Nabi pun izinkan. Nabi pun izinkan. Dan bila sampai ke rumah ibu bapanya, Abu Bakar dan isterinya pun membenarkan. Dia tanyalah, ayah, ibu, betul ke apa yang aku dengar daripada tentang peristiwa khabar angin yang sedang tersebar sekarang ni, kan? Jadi Abu Bakar dengan isterinya tu, Ummul Ruman tu pun membenarkan. Lalu Aisyah pun sedih dan dia pun nangis 2 malam, kan? Disebut dalam hadis tu 2 malam. Dan tak mampu nak lelakkan matanya untuk tidur kan. Ni ujian besar tuan-tuan. Ini yelah boleh kena pada siapa-siapa je kan. Dan bila kena tu memang betul lah hatinya akan rasa remuk, sedih kan. Siapa yang dituduh tu akan rasa tak seronok lah. Siapa yang pasangannya pun akan rasa tak tenang juga. Ini ujian tuan-tuan kan. Ujian yang menimpa mana-mana. Rumah tangga pun boleh terkena. Kalau mak saya dia sebut, dia kata kasarnya tak ada siapa lelaki ataupun rumah tangga yang tak akan kena ujian ni, mesti akan kena sekali paling kurang. Tu mak saya sebutlah kan. Allah alam kan. Tapi betul lah, benda ni mudah kena kan, mudah kena pada siapa. Kalau tak kena pada suami, kena pada isteri. Tak kena pada isteri, kena pada suami. Boleh kena pada siapa-siapa. Dan sehinggalah pada akhirnya Rasulullah SAW selepas daripada diminta pandangan pada sahabat tadi tu, nak ceraikan Aisyah ataupun tidak tu, selepas daripada itulah dia dah bagi khutbah tu, dia pun datang ke rumah Abu Bakar. Dan baginda SAW bersabda bahawa Allah Ta'ala pasti akan membebaskannya daripada tuduhan tersebut jika benar dia tidak melakukannya. Dia sebut pada Aisyah. Masa itulah Aisyah pun berhenti menangis. Sebab apa? Dia tahu bahawa dia tak lakukan apa-apa kesalahan pun. Kan? Dia tahu bahawa dia tak lakukan apa-apa kesalahan. Dan dia pasti bahawa kebenaran itu pasti akan terungkap. Dan Aisyah menegaskan bahawa beliau ni tak bersalah. Dan beliau redha dan juga bersabar. Dan hanya kepada Allah Ta'ala lah beliau berserah. Dan masa itulah baginda SAW ni dia jadi lemah. Lemah dan dia duduk dan dia tunduk. Dan memang tu adalah antara keadaan yang biasa Nabi apabila diturunkan wahyu. Memang wahyu ni berat tuan-tuan kan. Tuan-tuan boleh baca lah macam mana keadaan Nabi SAW ketika wahyu ni turun. Kan, wahyu ni turun memang satu benda yang berat. Bahkan ada hadis yang menyebutkan kalau Nabi berada atas unta pun terduduk juga. Maksudnya beratnya wahyu. Jadi dalam kisah ni ketika tu memang Nabi terduduk kan. Jadi seperti mana yang biasanya ketika wahyu turun. Dan Aisyah ni biasa tengok keadaan tu berlaku dan dia rasa gembira. Wahyu dah turun dah membenarkan ataupun membebaskan aku daripada tuduhan tersebut. Dan pada masa yang sama Abu Bakar dan isterinya pula gelisah. Kan, sebab dia tak tahu kan betul ke tidak kan. Jadi dia bimbang, takut-takutlah wahyu yang diturunkan itu membenarkan apa benda yang telah disebarkan oleh Abdullah bin Ubay. Dan selepas wahyu dah turun, Nabi SAW pun sedar, baginda pun menyampaikan berita gembira bahawa Allah Ta'ala telah menurunkan ayat 11 hingga ayat 21 surah An-Nur yang membebaskan Aisyah daripada tuduhan tersebut. Yang membebaskan Aisyah daripada tuduhan tersebut. Jadi wahyu turun membenarkanlah Aisyah daripada tuduhan tersebut. Maksudnya Aisyah tidak melakukan apa-apa kesalahan dan juga Safwan Mu'attal pun tidak melakukan apa-apa kesalahan. Jadi selari dengan penurunan ayat Quran ni membebaskan Aisyah dan juga Safwan daripada tuduhan tersebut, maka hukuman had qazaf dijatuhkan kepada 3 orang yang menjadi penyebar kepada berita
yang dicetuskan oleh Abdullah bin Ubay tadi. Kan, jadi Mistah ni yang Mistah tadi tu, kan. Kemudian Hasan bin Sabit yang akhirnya bertaubat selepas daripada kena had 80 kali sebatan. Dan juga Hamnah. Hamnah binti Jahsy ni sebenarnya adalah adik-beradik ipar kepada Nabi, kan, adik-beradik dengan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Dia sebenarnya dia punya intention tu, niat dia sebarkan berita ni supaya apa? Supaya Nabi ni boleh sayang Zainab lebih berbanding dengan Aisyah. Tu dia punya niat lah, kan. Niat dia baik tapi caranya tak kena. Kan, jadi Nabi sendiri bila mana dah terbukti Allah Taala sendiri yang menjadi saksi bahawa Aisyah dan juga Safwan ni bebas daripada sangkaan buruk orang terhadap mereka ni, maka mereka ni dikenakan had qazaf lah, 80 kali sebatan. Had qazaf ni maksudnya apa? Hukuman yang ditetapkan terhadap mereka yang menuduh orang lain melakukan zina, kan. Jadi itu yang dikenakan pada mereka. Tapi Abdullah bin Ubay tak kena. Sebab apa? Antara yang disebutkan oleh para alim ulama adalah Abdullah bin Ubay ni satunya tak akan dihukum. Allah Taala, Nabi tak nak bila dikenakan had qazaf, maka hukuman Abdullah bin Ubay ni diringankan di akhirat kelak. Maka Nabi ini tak menghukum Abdullah bin Ubay supaya Abdullah bin Ubay telah menunggu baginya itu hukuman di akhirat kelak. Itu yang pertamalah. Yang keduanya, kerana Abdullah bin Ubay dia hanya mencetus. Dia bukan penyebar, kan, dia mastermind di belakang. Jadi yang menyebar tu 3 orang tu. Jadi 3 orang itulah yang dikenakan had qazaf. Ni antara yang nilah. Jadi daripada ayat Quran ni yang kita kaitkan dengan dengan muafaqah Umar tadi tu, subhanaka hadza buhtanun azim tadilah, ya, ayat Quran yang diturunkan tu membebaskan Aisyah dan juga Safwan Mu'attar daripada tuduhan tersebut, kan. Jadi itu antara yang berlakulah. Jadi implikasi ataupun pengajaran daripada ayat Quran ni adalah jangan kita berani tuduh sesiapa juga melakukan satu-satu kesalahan dalam keadaan kita tak mampu nak bawa 4 orang saksi yang cukup syarat tu. Jangan, tuan-tuan. Saya risau juga. Saya pernah tengoklah depan mata, kan, dalam masyarakat Melayu Islam kita ni. Biasa makcik-makcik lah, cepat sangat, kan, nak menuduh ni. Jangan, na'udzubillah wal'iyazubillah. Kita jaga diri, kan. Kita jaga diri. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri pun sebut, kan, siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari kiamat, maka orang Islam ni akan terselamat daripadanya, kan, daripada tangannya dan juga daripada mulutnya itu, kan. Al-muslim man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, kan. Seorang Islam ni adalah apabila terselamat orang Islam yang lain daripada lidahnya dan juga daripada mulutnya. Tu orang Islam lah. Jadi kita ni kena jagalah. Kalau betul nak tuduh, mesti dengan saksi yang konkret, kan. Kalau ikut dalam had zina tu, mesti kena ada 4 orang saksi yang cukup syarat. Ini nak bincang panjanglah, tuan-tuan. Boleh tengok dalam ilmu fiqh jinayat, kan. Boleh tengok dalam ilmu fiqh jinayat. Okay, jadi kena ada yang konkret. Adapun dalam Islam sendiri, dia ada had qazaf. Had qazaf ni adalah jikalau tak dapat nak datangkan 4 orang saksi yang cukup syarat, maka akan dikenakan hukuman 80 kali sebatan berdasarkan kepada firman Allah, wallazina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh dengan tuduhan zina terhadap perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tak mampu nak bawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan fajliduhum samanina jaldah, 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu terima saksi mereka selama-lamanya kerana mereka termasuk dalam kalangan orang yang fasik. Jadi itu yang inilah yang kena kepada mereka. Dan pada masa yang sama, menarik kisah ni apabila macam saya sebutkan tadilah, betapa cerita yang kita nak sebutkan ni sebenarnya cerita yang menjatuhkan maruah. Kan, cerita yang menjatuhkan maruah, cerita yang menunjukkan keburukan seseorang. Manusia ni, kalau benda ni memang benda yang sangat kita jagalah, kan. Jaga, kan, dia melibatkan maruah, kehormatan dan sebagainya. Tapi bila kita cerita dalam bab ni, kita nak tunjukkan adab yang sangat tinggi kepada Nabi dan juga ahli keluarganya itu, maka kita tak sebut pun istilah itu. Kan, kita tak sebut pun istilah itu. Kita nak jaga adab. Sehingga, kan, macam saya sebutkan di awal tadilah, peristiwa ni pun dinamakan dengan nama hadisatul ifki, kan, peristiwa fitnah, kan, peristiwa fitnah
yang besar kepada keluarga Nabi, yang menimpa kepada Nabi dan juga isterinya itu. Jadi kita nak jaga adab. Dan agak menarik juga kita tengok macam mana para sahabat ini menunjukkan kesetiaan dan juga kepercayaan sikoh mereka kepada Nabi dan juga keluarga mereka, keluarga Nabi ini, dan juga kepada Allah Ta'ala sendiri kan, yang memilih isteri-isteri baginda untuk diperisterikan kepada Nabi SAW kan, bahawa mereka ni adalah kumpulan manusia yang terbaik daripada kalangan wanita-wanita yang ada ketika itu, dan juga bahkan terbaik di antara wanita-wanita Islam yang lain lah kan, sehingga mereka inilah yang Nabi Allah Ta'ala pilih untuk dijadikan kepada isteri kepada Nabi Muhammad SAW. Okay? Menyebabkan tak mungkin berlaku sesuatu yang buruk pada mereka ini, maka kita sikoh kepada mereka. Okay, jadi itu antara iktibarlah yang ditunjukkan dalam peristiwa ini, daripada pelbagai sudut yang kita boleh pandang kepada para sahabat, dan juga adab yang patut kita tunjukkan kepada mereka, sehingga mereka ni tekal dan juga cekal tu, mengatakan menolak dakwaan ataupun fitnah tersebut dengan menyebutkan subhanak hadza buhtanun azim. Maka menjadi macam satu sunnah jugalah kot kepada kita kan, kalau berlakulah fitnah kepada Islam ataupun kepada keluarga Nabi dalam agama kita, satu benda yang tak logik di akal kan, maka kita pun sama-sama juga sebutkan subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, ini adalah satu dusta besar yang sangat besar kan, yang tak patut untuk diucapkan kan, macam-macam lah kita boleh dengar pada hari ini kan. Jadi itu antara perkara yang iktibar yang kita boleh amalkan dan juga menjadi iktibar lah untuk kita. Jadi saya ingat cukup sekadar tu daripada saya pada petang ni. InsyaAllah kita akan jumpa sekali lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama, insyaAllah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.